والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم يا عليم علمنا من علمك ما ترضى به عنا ولا تؤاخذنا بما تعلمه منا. يا عليم خلقنا بخلق العلم وحققنا بحقائق العلم. رب اشرح لنا صدورنا ويسر لنا أمورنا واحلل عقدة من ألسنتنا يفقه أقوالنا والحمد لله رب العالمين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Yang berusaha pengurusi surau beserta dengan ahli jawatan kuasanya, sahibul fadilah, ashabul fadilah, tuan-tuan guru, tuan-tuan imam, tuan-tuan haji, puan-puan hajah, tuan-tuan, puan-puan, hadirin, hadirat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala sekalian. Alhamdulillah tuan-tuan dan puan-puan, sama-sama kita panjatkan kesyukuran kehadiran Allah Subhanahu wa taala. Masih lagi kita bernyawa sampai ke saat ini dan Allah Subhanahu wa taala masih lagi pilih kita di kalangan orang-orang yang boleh mengerjakan ketaatan pada Allah Subhanahu wa taala. Syukur kita dengan apa yang ada ini tuan-tuan, dengan umur kita, dengan segala nikmat yang ada di sekitar kita pada saat ini. Alhamdulillah mencukupi untuk kita, dan kita sentiasa bermohon pada Allah Subhanahu wa taala agar apa yang Allah taala kurniakan pada kita selama ini penuh dengan keberkatan, mudah-mudahan insya-Allah. Allahumma amin. Jadi malam ni tuan-tuan kita sambung kembali kuliah Hayatus Sahabah, kitab Hayatus Sahabah ni. Minta maaf minggu lepas tak dapat tuan-tuan, ada urusan tersendiri. Minggu ni kita sambung kembali kitab ni. Kita nyambi-nyambi lah baca kitab ni kan. Kalau kita nak baca yo, kacap ini tahun ni habis 4 jilid. Tapi itu ialah isi kan. Kalau kita nyambi-nyambi ni banyak benda kita boleh tengok lah. Jadi kita ikutlah apa ni kaedah, cara-cara tuan-tuan guru pondok-pondok kita baca kitab kan. Sikit-sikit dia baca tapi kan ada banyak benda yang sentuh-sentuhnya. Di situlah kita nanti dapat penambahan ilmu. Saya yakin kalau nak baca, tuan-tuan boleh baca buku ni, boleh faham. Cuma tafsiran-tafsiran dia tu yang itu kita kena cari sendirilah, banyak pembacaan. Okey tuan-tuan, kita malam ni kita bermula pada muka surat yang ke-44. Muka surat 44 masih lagi sekitar perbincangan tentang kepribadian Nabi sallallahu alaihi wasallam dan keluhuran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita sampai muka surat 44. Ini satu hadis yang panjang, saya sorot kembali. Kita sedang membincangkan hadis yang diriwayatkan oleh Yaqub bin Al-Fasawi. Dia dapat hadis ni daripada Hasan bin Ali, anak kepada Sayyidina Ali, yang bertanya kepada Pak Sarawak yang bernama Hindun tentang bagaimana kepribadian Nabi. Jadi Sayyidina Hasan bin Ali ni dia tanya Pak Sarawak yang nama Hindun bin Abi Ala, Nabi tu macam mana? Jadi dia dah cerita separuh itu hari tentang peribadi fizikal Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rambut dia, dada dia kan, semua dah bincang itu hari dah. Dan hari ni kita bincang lagi, iaitu pada muka surat 44, kataku seterusnya. Kataku maknanya kata-kata daripada Sayyidina Hasan bin Ali. Kataku seterusnya, terangkanlah kepadaku mengenai kebiasaannya. Jadi ini Sayyidina Hasan bin Ali, dia tanya Pak Sarawak yang bernama Hindun bin Abi Hala, cerita kepada aku wahai Pak Sarawakku, bagaimana kebiasaan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka katanya, iaitu kata Hindun bin Abi Hala. Hindun bin Abi Hala nama dia ke? Hindun bin Abi Hala. Keadaan peribadi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu biasanya nampak seolah-olah selalu berfikir. Tidak pernah mengecap istirahat sedikit pun. Tidak bercakap kecuali hanya perlu berdiam, sentiasa diam. Tidak bercakap kecuali hanya perlu, sentiasa diam.
selalu memulai bercakap dan jelas dan terang. Apabila sedang bercakap, baginda selalu memakai kalimat-kalimat yang bijaksana. Pembicaraannya itu jelas tanpa berlebihan ataupun kurang. Jadi di sini kita nampak ada dua kebiasaan Nabi. Yang pertamanya dicerita oleh Hindun bin Abi Hala. Nabi ni dia ni nampak Nabi ni seolah-olah macam berfikir, macam tak pernah rehat Nabi ni. Itu keluar istilah tafakkur tu kan, bertafakkur, berfikir. Itu sifat Nabi. Dia tak duduk macam duduk kita duduk tidur. Nabi dia duduk fikir. Nabi tidur pun mata dia tidur tapi hati dia hidup, hati dia fikir. Itu Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan Nabi apa yang Nabi cakap Nabi buat. Jadi memang Nabi tu banyak berfikir. Sebab tu ada hadis-hadis Nabi yang menceritakan, antaranya Nabi sebut, Nabi suruh umat dia berfikir, tafakkaru fi khalqillah wala tafakkaru fillah. Hendaklah kamu berfikir tentang khalqillah, kejadian-kejadian Tuhan ini. Kena fikir, kata Rasulullah, wala tafakkaru fillah. Jangan kamu fikir tentang Allah Ta'ala, tentang zat Tuhan tu. Gila kita memikir, tak sampai otak kita nak mikirkan zat Tuhan. Yang Rasulullah suruh kita buat ni, kita fikir tentang kejadian khalqillah ni, apa yang Tuhan jadikan. Semuanya ada di sana, hikmah, kebaikan-kebaikan bagi orang yang berfikir. Itu hadis Nabi, mana Nabi suruh kita berfikir. Kalau kita tengok ayat Quran, itu lagi banyaklah ayat suruh fikir. Inna fi khalqis samawati wal ardi wa ikhtilafil laili wan nahari laayatin liulil albab. Sesungguhnya kejadian langit dan bumi, pertukaran malam dan siang, laayatin liulil albab, ada tanda-tanda kebesaran Tuhan kepada orang-orang yang ulil albab, yang selalu fikir, yang berfikir, yang berakal. Kan dalam Al-Quran, afala yanzuruna ilal ibli kaifa khuliqat wa ilas samai kaifa rufi'at wa ilal jibali kaifa nusibat wa ilal ardi kaifa sutihat. Tu suruh apa tuan? Suruh fikir. Apakah mereka tidak melihat bagaimana unta diciptakan? Bagaimana langit diangkat, dinaikkan tanpa tiang? Kan? Bagaimana gunung ganang ni dicacakkan tanpa bumi ni? Bagaimana bumi ini dihamparkan? Apakah mereka tidak melihat? Mana Allah Ta'ala suruh kita fikir. Kan? Suruh fikir. Qul siru fil ardi fanzuru kaifa bada'al khalq summa yu'iduhu inna dhalika 'ala Allah yasir. Jalanlah kamu, hiduplah kamu tanpa ke bumi ni, siru fil ard fanzuru, tapi kamu tengok bagaimana Allah Ta'ala memulakan penciptaan makhluk-makhluk ni, macam mana Tuhan buat. Maksudnya apa tu? Allah Ta'ala suruh fikir. Wa fi anfusikum afala tubsirun, pada diri kamu tu adakah kamu memerhati? Allah Ta'ala suruh perhati diri kita. Pun ayat suruh kita berfikir. Ayat suruh kita berfikir. Jadi Nabi ni, sebab tu Aisyah bila tanya macam mana akhlak Nabi, akhlak Nabi tu macam Quran katanya. Apa yang dalam Quran itulah yang Nabi buat. Kalau Quran suruh fikir, Nabi jenis orang yang suka berfikir. Itulah antara satu kebiasaan Nabi, iaitu berfikir. Tidak bercakap kecuali hanya perlu, sentiasa diam. Nabi pun sebut, man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyakul khairan aw liyasmut. Siapa yang betul-betul beriman dengan Allah, betul-betul beriman dengan hari akhirat, Nabi pesan apa? Hendaklah kamu berkata yang baik-baik atau kamu diam saja. Nabi sebut. Dan itulah yang Nabi buat. Kan? Kata-kata Nabi padat, tepat. Dia suruh umat dia cakap yang baik je. Kalau tak ada benda, diam. Itulah yang Rasulullah SAW lakukan. Ada banyaklah hadis-hadis dalam kitab-kitab sahih ni, antaranya dalam Imam Bukhari ada sebut, riwayatkan, salamatul insan fi hifzil lisan. Nabi sebut hadis, keselamatan manusia ini bergantung sejauh mana dia pandai mengawal lidah dia. Keselamatan manusia ni sejauh mana dia pandai mengawal lidahnya.
apa ni? Al-muslimu man salimal muslimuna min lisanihi wa yadihi. Orang muslim yang sebenar-benar muslim adalah orang muslim yang selamatlah orang lain muslim yang lain daripada lidah dan tangannya. Maknanya jangan cakap banyaklah. Sehingga dalam banyak-banyak hadis Nabi disebut, siapa yang jamin man li ma baina lahyaihi wa ma baina rijlaihi atman lahul jannah. Siapa yang boleh jamin, bagi jaminan pada aku dia boleh jaga apa yang ada di antara dua rahangnya, maknanya mulut dan apa yang ada di antara dua kakinya, maknanya kemaluannya, dia boleh jaga dua-dua ni, mulut dan kemaluan ni, Nabi sebut atman lahul jannah, aku jamin untuk dia syurga. Makna kaitkan syurga dengan lidah dan dengan kemaluan. Kita nak fokus kita pada lidah ni. Sebab itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah orang di kalangan orang yang, kalau kita tengok hadis, ada banyak hadis-hadis Nabi yang beri galakkan kepada umatnya, janganlah cakap kalau tak penting, kan? Sehingga bila Nabi SAW ditanya oleh para sahabat, ditanya ayyul muslimina afdal, mana orang muslim yang paling afdal? Nabi sebut siapa yang orang yang dapat selamatlah orang Islam daripada lidah dan tangannya. Jadi maknanya sampai syurga itu dikaitkan dengan lidah. Penting lidah tu. Nabi adalah orang yang antara orang yang berjaya menjaga lidah dan lidahnya. Dalam kitab Ihya kita tengok Imam Ghazali sebut lidah ni Allah Taala tak cipta untuk kita kan. Dia senarkan, melainkan ikut keutamaan. Melainkan pertama berzikir pada Allah, membaca Quran, istighfar, bertahmid, bertahlil. Itu yang disenaraikan oleh Imam Ghazali rahmatullah alaihi. Jadi ayat-ayat Allah, kalau kita kaitkan dengan yang pertama, yang kedua ni, pertama tadi suruh fikir. Ayat wa fi anfusikum afala tubsirun tu pada diri kamu tu, adakah kamu fikir, perhatikan? Kita kenalah fikirkan. Kok kita fikir-fikir balik, semua yang Tuhan jadikan ni ada maksud yang tersembunyi lah, kan? Sekarang ni kita bincang contoh macam ni lah. Kita bincang tentang Nabi tu tak bercakap banyak, mana Nabi tu orang yang berjaya menjaga lidah. Kita fikir balik, kepala kita ni apa bono yang paling penting, anggota paling penting? Mata, telinga, mulut, tiga yang paling penting. Lengkaplah kepala tu. Paling penting yang kat kepala ni mata, telinga, mulut yang luar ni. Kenapa Allah Ta'ala jadikan kita dua telinga? Kenapa Tuhan jadikan kita dua mata? Mulut satu je, mulut dua lah, barulah seimbang. Dua telinga, dua mata, dua mulut. Tapi tak, dibagi telinga dua, dibagi mata dua, mulut satu je. Maknanya apa tuan? So fikir, dia suruh kita dengar banyak, dia suruh kita cakap, dia suruh kita melihat banyak, dengar dan lihat, suruh fikir. Tapi cakap tu biar kurang sikit, satu je. Tuhan buat telinga kosong ini, sampai ke gondang ni kosong ya, tak ada apa-apa yang tahan. Allah Ta'ala buat mata, buka tarik. Tapi buat mulut, sebelum lidah ni keluar nak cakap, ada pagar, ada gigi. Hilang pagar ni, tak dengar buti apa cakap. Mana jago betul lidah ni, seolah-olah nak beritahu ni, dia buat ni lidah ni memang suruh cakap, tapi jago-jago sikit. Bu pagar, mata tak ada pagar dah. Atau telinga pun lubang kosong, boleh jolok ke dalam ni. Mulut ni sebelum lidah ni keluar lah, buat pagar tu, buat gigi tu, dah gigi bulat apa tu, bibir tu semua barulah lengkap sebuah mulut. Macam tu nak jago lidah. Duduk kat dalam tak nampak, kan? Supaya kita semua tuan menjaga lidah kita. Inilah yang Nabi sallallahu alaihi wasallam buat. Sebab tu dalam hadis Bukhari, hadis yang sahih, Nabi sebut salamatul insan fi hifzil lisan. Orang yang selamat, keselamatan manusia ni bergantung sejauh mana dia pandai menjaga lidah dia, kan? Kalau orang pandai jaga lidah dalam masyarakat ni, dia disukai orang. Cuba jumpa orang yang membawa dengan kerja orang suka tak? Suka betul lah cik tu. Cerita-cerita tu terkini tak ada orang tu. Orang marah dia ada, boleh bergaduh. Kan boleh bergaduh tuan-tuan. Al-Quran menyebutkan innal ladzina yuhibbuna an tashi'al fahishatu fil ladzina amanu lahum azabun alimun fid dunya wal akhirah. Sesungguhnya orang yang suka tersebarnya perkara-perkara keji buruk dalam masyarakat, dia suka dengar, dia suka buat cerita. Orang-orang macam ni
bagi kepada di sekitar orang-orang yang beriman, bagi dia azab di dunia dan di akhirat. Ni zaman ni, banyak zaman ni orang dapat cerita sikit, cerita kawan ni semua orang tahu. Padahal cerita buruk semua. Padahal cerita tak tahu hujung pangkal, cerita sebar. Kan? Allah Ta'ala pesan orang yang suka tersebarnya perkara-perkara yang tak benar, tak betul, fahish dalam masyarakat, dalam kalangan orang-orang beriman, orang ini akan ada azab. Lahum azabun alimun fid dunya wal akhirah. Dia akan dapat azab di dunia dan di akhirat. Itu ancaman daripada Allah Subhanahu wa taala. Waktu Nabi sebut dalam hadis, bila ditanya, ya Rasulullah, apakah yang perkara yang menyebabkan orang banyak masuk syurga? Rasulullah kata, bertakwa dan berakhlak baik, masuk syurga. Apakah perkara yang banyak memasukkan orang dalam neraka? Rasulullah cakap ada dua. Mulut dan kemaluan. Nabi sebut. Sebab itulah Nabi SAW di kalangan orang yang insan, makhluk Tuhan yang mulia, yang cukup bijaksana menjaga lidahnya. Kalau Nabi betul-betul bercakap pun, kalau Nabi nak marah, Nabi tak cakap tahu. Kalau Nabi bagi nasihat pun, ada yang kadang-kadang bentuk-bentuk sindiran. Hatta sampai Nabi bergurau pun, Nabi bergurau guna perkataan yang betul. Tak ada yang gurau-gurau Nabi yang tak betul. Nabi bergurau tapi betul kan. Macam bila seorang minta unta nak pergi porang kau, Nabi kata, aku akan bagi kau seekor anak unta tu untuk naik. Nabi gurau pun tak faham. Ya Rasulullah, kekok bahasa kita agak-agak lah. Ya Rasulullah, takkan nak naik anak unta, sia-sia mampu anak unta tu kan macam tu lah. Nabi pun sebut, setiap unta tu ada ibunya, kata dia. Mana kau besar mana unta pun ada omak Anak unta tu mesti ada omak Bukan nak bagi unta kecil tu. Nabi gurau begitu sekali. Nabi gurau, tapi gurau tu betul. Kita kalau gurau, repet je. Tak mana-mana pergi, tak ke laut pergi. Nabi gurau semua kan. Macam Nabi gurau dengan seorang perempuan kan. Ya Rasulullah, aku ni boleh masuk syurga tak? Allah kata, dalam syurga orang tua tak ada. Nangis orang tua tu, perempuan tu. Sebab semua dalam syurga orang muda. Betul lah Nabi cakap tu. Kalau orang perempuan tu masuk syurga, masuk dia jadi muda, tak ada tua je. Jadi Nabi bergurau pun, sampai bergurau pun, masih lagi Nabi berjaya menjaga lidahnya. Kemudian disebut lagi, lemah lembut budi pekertinya, tidak kasar namun bukannya rendah, selalu mengagungkan nikmat Allah, walaupun yang sekecil-kecilnya, tidak pernah menghinanya sedikit pun, dan tidak pula memujinya berlebihan. Ini satu lagi sifat Nabi yang ketiga. Tadi satu, Nabi ni rajin berfikir. Kemudian Nabi tu dia bukan jenis dia orang yang berjaya menjaga lidahnya, tak banyak cakap. Kalau bercakap yang benar-benar tepat. Kemudian yang ketiga, Nabi ni lemah lembut budi pekerti Nabi. Kalau tuan-tuan masih ingat lah, saya yakin tuan-tuan ingat lagi. Baru tahun ni kita cerita, saya pernah cerita bagaimana seorang Yahudi yang bernama Zaid bin Sa'nah. Zaid bin Sa'nah ni pendeta Yahudi. Nabi berhutang dengan dia. Masa tu Nabi dia duduk dengan sahabat, dengan si Umar semua. Dia datang melangkah sahabat lain, dia tarik kolar jubah Nabi, dia santap Nabi, dia sup bagi bangun. Wahai Muhammad, bayar hutang kau. Keturunan Bani Hashim bukan orang yang susah nak bayar hutang, kata dia. Nabi berhutang. Gentap jubah Nabi, bawa Nabi bangun. Bila Sayyidina Umar tengok, dia pun Sayyidina Umar dia tak cakap banyak, dia main pedang je. Pedang. Ya Rasulullah, izinkan aku tebas leher Yahudi ni, kata. Rasulullah kata, jangan begitu, aku hanya perlu sikit perbincangan dengan orang. Wahai Umar, engkau nasihatkan Yahudi ni supaya meminta hutang dengan baik, dan engkau nasihatkan pada aku supaya membayar hutang, cakap dengan baik. Itu je aku perlu, wahai Umar. Padahal Rasulullah kena gentap ni. Bila pendeta tu dengar macam tu, Rasulullah kata, ya Rasulullah, kata, wahai Muhammad, aku datang bukan nak tengok hutang kau, bukan nak minta hutang langsung. Sebenarnya aku nak tengok peribadi kau, betul tak seperti mana yang tercatat dalam Taurat? Betul kau ni orang penyabar gini-gini, aku nak tengok sendiri. Jadi aku datang ni sebenarnya nak uji kau. Betul kau dalam Taurat cerita cini-cini? Sah, kata dia. Jadi hari ni Muhammad, hutang-hutang kau tu aku bagilah pada orang miskin yang lain kau nak bayar. Aku tak nak hutang tu lagi dah. Akhirnya dia Islam di tangan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itu budi pekerti Nabi. Orang nak buat koreh dengan dia, tapi dia masih lagi boleh berlembut. Kita tiba-tiba tengah tu duduk elok-elok, orang rentap kita punya jubah belakang, kita pun bagi sidekick sekali. Memang berpusing lah telinga kawan tu. Macam ni lah kita bagi.
taekwondo 2 dan memang konolah. Tarik tang belakang pula memang sadap yang angkat kaki kan. Tu kita tuan. Nabi tak. Itu Nabi dengan orang yang berkeras dengan dia. Nabi dengan ahli keluarga, dengan sahabat. Kita tengok Nabi dengan, ada banyak riwayat ni. Cantik cerita-cerita Nabi ni. Nabi dengan isteri dia, Sofiah. Ketika Nabi bawa Sofiah ni nak menunggang apa? Nak bawa Sofiah ni, peranan tu macam nipih, macam tempat duduk alih tunggangan tempat duduk kita panggil pelana ke? Pelana tu nipih. Rasulullah ambil lain tobakan supaya isi ni Sofiah duduk selesa. Lepas tu biar Sofiah nak naik, Nabi apa sikit gondah badan ni, bagi lutut, suruh Sofiah pijak lutut suruh naik. Kok kita hari ni maknanya kita bawa rumah kita, buka pintu kereta, sila yang masuk. Ada? Takkan ada dah. Tangan kau kuat bakat lah sendiri, ngado lah kau. Dulu boleh tak ada anak ni dah 8 orang anak ngado kau. Buka lah pintu sendiri kita. Kadang dia tak naik, kita dah jalan. Dah tertinggal kasut kita dah start dah jalan kita dah. Bukan orang sini, ni orang tempat lain. Masa muda lu elok layan bini. Dah tua dah tua pandai-pandai lah. Orang tu baru nak naik tu, tertinggal kasut kawan tu. Tinggal lah kasut. Berhenti jap tapi ambil kasut. So balik. Susah orang kita. Kan Nabi sebut antara orang Islam baik, orang yang paling baik layanannya pada isterinya, pada ahli keluarga dia. Rumah kita bukan rumah orang lain. Kau rumah orang lain buka pintu bertumbuk kita. Ni rumah kita. Kan? Nabi tu suruh londang lutut suruh Sofiah pijak lutut naik. Rasulullah turun Sofiah naik. Cantik tu kan, nampak? Kita tak adalah kuda motor lah ada. Tapi tak adalah kita nak angkat rumah kita dah. Maknanya tu tunggulah dia naik, dia tak naik, dia dah naik dah. Tertinggal kawan tu. Masa Lumpur lu bawa kawan tu basah arwah dia kombauannya. Dia basah nyalik-nyalik kat kereta, gengan dia rasa. Pula gengan dia tu 2 orang. Rupa dia pegang 2 kereta. Dia kan kita jalan tu kereta banyak-banyak. Kalau ke KL kita bawa motor mana? Budak-budak motor biasa kita nyalik. Dia basah, tersangkut bawah. Pula gengan ni. Tengok dia pegang kereta tu. Terhati saya. Itu perkara yang melucu dalam hidup saya, tak pernah berlaku. Sangkut dia tu. Berdiri je dah. Dalam hati tu, Masya Allah. Kan? Jangan buat rumah tu macam tu pula. Dia naik dulu, dah naik dia betul-betul, baru betul lah. Ni sekarang macam ni ada ke belakang lah. Dia boleh duduk betul-betul, kita dah parah minyak. Contoh lah, dia tak korapan, dia tanduk lah kita marah pula. Duduk tak senonoh. Padahal kita yang silap tu. Lagi tu pori press ikut gue, dia ke belakang. Kau boleh apa? Memanglah tertanduk kita. Manalah orang tu tahu nak ngejas-ngejas perempuan ni. Jadi tuan itu dengan rumah kita, dengan anak kita. Kan? Tengok dalam Musnad Imam Ahmad riwayatkan macam mana Rasulullah bergurau. Masa yang lama tu. Masa tu Sayyidina Aisyah kecil, Nabi dengan masa tu baru kahwin dah, muda dengan Aisyah tu gengan lagi. Jadi Rasulullah jalan dengan sahabat-sahabat, Rasulullah kata kau berjalan dulu. Tinggal dia dengan Aisyah. Wahai Aisyah kata dia, aku akan kalahkan kau. Rasulullah ajak ambil lagi. Dia tuan janganlah ajak rumah tuan ambil lagi pula. Kalau dia orang kan. Ni Rasulullah pun tengok Rasulullah, dia suruh sahabat-sahabat pergi dulu. Kamu pergi dulu kata dia. Jalan dulu. Rasulullah kat belakang. Rupanya dia tinggal, dia nak gurau-gurau dengan Aisyah. Ada masa Rasulullah gurau walaupun dalam keadaan dia sentiasa memikirkan supaya orang manusia ni beriman. Ada masa Nabi dengan isteri. Ada masa wahai Aisyah kali aku kalah engkau. Berlari Rasulullah bori Aisyah wengan. Menang Aisyah. Setelah beberapa minggu, beberapa bulan tu, Aisyah dah lupa lah dia menang. Rasulullah tahan. Dulu aku kalah Aisyah, sekali ni aku menang kata dia. Masa tu Aisyah dah gemuk. Lari menang Nabi. Ini balis yang kalah dulu kata dia. Rasulullah ada masa baling-baling topung dengan isteri. Kita jangan boleh topung kan, topung mahal kan ni. Boleh ikan kau, dia tak apa, boleh ambil. Kalau boleh topung tu payahlah. Nak ngarut telantai tu. Tuan ni maknanya cantiklah hidup Nabi SAW dengan cucu. Rasulullah pernah semayang, duduk tu ni anak, bukan Amru bin anak sahabat. Rasulullah sujud, pegang, bangun Rasulullah dudukan, nak berdiri Rasulullah dudukan anak tu. Kan dak tu naik lagi. Begitu Nabi SAW keadaannya. Rasulullah pernah turun daripada khutbah turun, cium cucu kat bawah atas. Tengah baca khutbah, tu naik balik atas mimbar. Hari ni kalau buat orang kata sosek imam tu. Ada pula dia pergi cium cucu kat bawah atau orang lain dah cucu tadi.
Kan. Tapi itu berlaku dalam riwayat-riwayat hadis. Nabi tunjukkan bagaimana kasihnya pada anak-anak kecil. Cantik tuan-tuan. Kehidupan Nabi ni kita tengok dalam Syama'il dengan hadis-hadis yang lain. Masya-Allah. Itu di antara budi pekerti Nabi lah yang kita susah. Dengan sahabat kita tengok, kan? Masyhur cerita tu kan, Rasulullah tak pernah Rasulullah ketika tu dihidangkan antara maghrib isyak tu, sahabat-sahabat yang banyak ibadat, dihidangkan dengan daging kambing. Nabi makan dengan para sahabat. Tapi ada seorang sahabat tu terkentut lah dia. Menjadi aib besar lah zaman Nabi tu. Orang tak ambil wuduk antara maghrib isyak. Mana semua tahan wuduk. Semuanya ibadat. Kalau ada ambil wuduk tu, malu lah tu. Kita lebih orang ambil wuduk ni tak ada masalah. Ambil wuduk dan bangun. Biasalah terkentut-kentut. Zaman Nabi lu aib, malu. Nabi tengok ada seorang sahabat. Makan kambing. Angkat daging kambing tu dah bertumbuk-tumbuk dalam perut tu dah terkentut. Tapi nak ambil wuduk, orang lain tak turun ambil wuduk, dia seorang. Pandang-pandang. Nabi, dia faham. Nabi turun ambil wuduk. Dia pun, wah Rasulullah pun kentut dia. Dia pun turun dengan Nabi. Tengok Nabi tu. Masya Allah tuan-tuan kan. Sungguh. Memang kita nak cari orang macam ni. Allahu Akbar. Orang datang pinjam Nabi. Nabi tak ada. Nabi pergi pinjam ke orang lain nak bagi orang. Kalau Nabi tak upaya pun, Nabi akan cakap dengan balas dengan percakapan yang memberi semangat yang baik. Tapi Nabi selalu berhutang untuk bagi orang lain, untuk penuhkan hajat orang lain. Nabi selalu berhutang untuk penuh hajatkan orang lain. Sebab itu Nabi sendiri sebut, wallahu fi aunil abdi ma kana al abdu fi auni akhi. Nabi yakin itu, dan dia cakap, dia sabdakan pada umat supaya umat dia tiru. Allah Taala sentiasa akan menolong seorang hamba selagi mana hamba tu menolong saudara-saudara. Kita kalau tolong orang ni jangan bagi bona tuan-tuan, insya-Allah ada bahagian kita. Man farraja an muslimin kurbatan farajallahu lahu kurbatan yaumil qiyamah. Lebih kurang itu bunyi hadis dia. Siapa yang melepaskan seorang muslim, hamba yang lain, sahabat yang lain daripada kesusahan, biasa Allah Taala akan lepaskan dia kesusahan di akhirat. Nabi cakap dan Nabi buat. Nabi nak umat dia buat. Ini budi pekerti, perangai-perangai baik Nabi tuan-tuan, yang bila kita mengaji sirah Nabi ni kita kena tiru tuan-tuan. Kelembutan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apabila ada orang yang melanggar kebenaran, maka baginda akan marah dengan amat sangat, dan tidak ada seorang pun yang dapat menghalangi kemarahannya itu sehingga kebenaran itu akan menang. Dan Nabi antara orang yang cukup menjaga kebenaran. Kan? Nabi sallallahu alaihi wasallam ni cukup menjaga kebenaran. Qulil haq walau kana murran. Nabi sendiri sebut. Terus Nabi sebut, qulil haq, hendaklah kamu semua berkata yang benar walau kana murran. Walaupun pahit kena sebut. Dan imam yang antaranya orang yang cakap benar tu Rasulullah muliakan. Kan? Jadi kebenaran tu mesti di apa orang kata tu didedahkan, di-highlightkan, diwawarkan. Ini yang ada pada diri Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dalam riwayat lain disebutkan, dia habis yang itu. Dalam riwayat lain disebutkan bahawa baginda tidak pernah marah apabila berkenaan dengan urusan keduniaan. Namun apabila ada sesuatu yang benar sedang dilanggar, maka baginda akan marah sehingga tidak akan memandang kepada sesiapa pun juga, dan tidak akan ada yang dapat menghalangi kemarahannya itu sehingga kebenaran itu menang. Dulu masa kita mengaji kitab Rahikul Maktum kan, ada orang yang berkedudukan kan, dalam kabilah minta kepada Rasulullah kurangkan hukuman pada orang yang ditangkap yang ada kena-mengena dia. Rasulullah tak cakap apa-apa. Kan? Kemudian dalam kes Sayyidina Umar, dalam hadis 40, hadis Arba'in tu, 40 An-Nawawi tu kan, ada dalam tu, kalau tuan-tuan perasan yang pernah baca kitab tu, tengok Sayyidina Umar pernah tangkap seseorang, bawa depan Nabi. Dalam Islam ni, bila seseorang didakwa, dia mesti diadili, mesti dihakimi. Jadi Sayyidina Umar bawa tangkap. Bila tangkap bawa ke Rasulullah, Sayyidina Umar fikir 2 kali. Sian pula kawan tu jumpa Nabi, ya Rasulullah, lapihlah orang tu, aku maafkanlah dia. Nabi sebut, kalau kau nak maafkan tadi lagi, kau jangan bawa kat aku. Jangan bawa keburukan saudara kau di sini, di depan keadilan, kehakiman ni. Bila kau dah bawa kat sini, aku terpaksa adili dia. Itu penghakiman dalam Islam.
Tak boleh lepas je tu dia buang kais tiba-tiba. Kena pula buang kais, tak kena cokau ni. Kalau kau tak nak adik-adik tadi lagi, Rasulullah suruh sembunyikan. Sebab itu di antara ada orang Muslim ni, kalau dia tu bukan orang jahat, bukan kaki maksiat, tutup, sembunyikan kesilapan saudara-saudara kita. Jangan nak kita puji Tuhan, dia tu nampak baik tu pergi surau tu, ni dia nampak ceniak-ceniak, jangan. Mungkin sekali dia pergi beli lembu ekor, sekali yo. Tu pun banjir, duit tak ada apa semua kan, rumah dah roboh semua, beli lembu ekor. Sekali tu yo, tak pernah pun selama ni mana nampak dia pun. Hari tu nyunyuk-nyunyuk, saya nampak dia masuk pada lembu ekor tu. Sekali tu tak pernah nampak pun. Lepas tu je tu. Yo, tu haji tu nampak dia beli lembu ekor, jangan macam tu. Sembunyi tu tuan. Kan kalau dia bukan kaki maksiat. Jangan bawa kepada kehakiman. Bila bawa depan hakim, Nabi mesti mengadili. Yang salah mesti dihukum, yang benar dilepaskan. Itu disebut dalam hadis. Kan? Nasihatkan dia kalau ada kesalahan, panggil sahabat kita tu, nasihatkan dia, kau macam ni tak betul macam ni, macam tu. Sembunyikan keaiban orang-orang yang beriman. Janganlah kita wawarkan. Kita lah pergi ni. Besok Allah Subhanahu Wa Taala besok akan buka pula kelemahan kita, rahsia-rahsia kita. Ini yang ada pada Nabi. Yang benar tetap benar lah, yang salah tetap salah. Yang itu bagi Rasulullah SAW. Baik itu bila dah bawa, Rasulullah kata tak, kita kena adili orang ni. Itu yang Rasulullah buat. Apabila dalam riwayat lain disebutkan bahawa baginda tidak pernah marah apabila berkenaan dengan urusan keduniaan. Namun apabila ada sesuatu yang benar sedang dilanggar, maka baginda akan marah. Sehingga tidak akan memandang kepada siapa pun juga, dan tidak akan ada yang dapat menghalangi kemarahannya itu sehingga kebenaran itu menang. Ini sifat Nabi. Dan tidak pernah marah kerana dirinya. Kalau benda orang, apa pun orang buat pada diri Nabi, Nabi tak pernah marah. Nabi itu cukup memaafkan. Yang ini yang susah kita nak buat ni tuan-tuan, nak memaafkan orang lain. Bolehlah ustaz nak maaf-maafkan kau setakat RM30. Ni RM3,000 tadi. Orang tu berhutang dah berlama tak bayar-bayar. Saya ustaz, kalau dia bukan ustaz, saya lepas dia tadi. Ni dia pun sama macam saya ustaz tadi. Takkan ustaz bangang tak dah kasar bunyi. Tak tahu hukum berhutang bayar hutang tadi. Dia lah kawan-kawan macam tu kan. Susah nak meredakan diri ke orang ni, yang orang yang buat sesuatu yang buruk pada kita. Tapi Nabi lain. Kan? Nabi SAW Allah cukup penuh dengan kelembutan. Apabila baginda sedang memberikan isyarat, maka baginda mengisyaratkan dengan seluruh tapak tangannya. Nabi cakap macam tu, isyarat-isyarat. Apabila sedang takjub pada sesuatu, maka baginda balikkan tapak tangannya. Ni saya tak jumpa di macam mana maksud balikkan tapak tangan ni. Takjub ni mungkin macam ni ke maksud, wallahu a'lam tuan-tuan. Pada sesuatu, maka baginda balikkan tapak tangannya. Apabila baginda sedang bercakap, maka sering baginda memukulkan tapak tangan kanannya, yang kanan pada ibu jari tangan kirinya. Ini saya ingat dulu ada seorang alim, bukan Tuan Haji Abdullah dah, guru pondok kita, saya pernah lupa nama. Tuan-tuan akan jumpa, selalu dengar orang cakap, saya sebenarnya tuan, dia cakap itu. Itu. Itu antara kebiasaan-kebiasaan Nabi kan. Dia itu. Ada dulu saya tak ingat siapa nama orang tu. Terfikir apa lah orang ni, rupa-rupa bila kita tengok sirah, Nabi selalu tapak tangan ni kanan ni Nabi selalu pukul pada ibu jari kiri. Ibu jari. Nabi cakap. Selalu nampak orang dekat macam ni kan. Itu di antara kebiasaan-kebiasaan Nabi lah. Kebiasaan-kebiasaan Nabi itu Nabi buat. Cakap, eloklah cakap macam ni kan. Cakap kita kan tumbuk lawang dia kan. Ini salah kita kan. Itu kebiasaan Nabi. Tapak kanan, tangan kanan ni pada ibu jadi tangan kiri. Itu kebiasaan Nabi. Apabila sedang marah, maka sering baginda berpaling. Bila Nabi marah, Nabi tinggal. Apabila sedang bergembira, baginda sering tersenyum. Itu ni Nabi bagi putua ni kan. Perangai Nabi ni putua kalau kita. Kok kita marah jangan duduk situ. Berpaling ni mana pergi je lah. Kok duduk situ lagi sekarang, memang bertumbuk kita. Dia cakap kan, dia cakap sekali, ada faedah ada, kita dah pergi kan. Jangan tunggu situ pergi. Bila balik. Kau tunggu tak ada faedah dah, kita dah panis dah. Baru naik 20 darjah. Apa? Kan? Maka sini dah naik lagi kita. Tanya kan. Kalau ikut saya bakar itu bertumbuk kita sudah.
Bila kita rasa dah marah tu, tinggallah. Kan? Berpaling. Tapi bila Nabi gembira, Nabi senyum. Nabi senyum pada para sahabat. Apabila dia tertawa, baginda sentiasa tersenyum sahaja, dan senyumannya itu serupa dengan embun yang dingin. Menyejukkan maksudnya. Bila sahabat nampak Nabi senyum, sahabat-sahabat akan suka. Nampak Rasulullah tak pernah, Rasulullah bila Nabi golak pun Nabi akan keluar, Nabi akan nampak senyum dia. Dia tak macam kita tu golak, nampak anak tokak kita yang kecil tu. Kan? Gogok-gogok kan. Habis geraham-geraham ni penuh semua nampak, mana yang gusak, mana yang tak gusak gigi semua nampak. Kita sukalah, tapi Nabi hanya senyum saja. Ini semua tuan-tuan, apa yang Nabi buat dalam hidupnya. Kan? Senyuman Nabi tu menjadi ubat, kan, pada sahabat-sahabat. Sampai unta pun kan cium kaki Nabi, sihat. Ini banyak kelebihan-kelebihan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, insan mulia ni. Kan, jadi kita sedang mengaji sirah dia. Jadi kita dapat hari ni selalu fikir, jaga mulut, jaga percakapan, kemudian bersifat dengan lemah lembut pada isteri, pada keluarga, pada anak-anak, pada sahabat. Ini Nabi sallallahu alaihi wasallam. Hatta pada orang yang Nabi tawan pun dalam perang Badar, tak Nabi bunuh, suruh ajar anak orang Islam sampai pandai baca, sampai menulis. Begitu sekali Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dalam keadaan koreh-koreh ni pun penuh dengan kelembutan. Kemudian Nabi ni seorang yang berpegang dengan kebenaran. Dia suruh orang tonggakkan kebenaran, jangan jual kebenaran ni dengan harga yang sedikit. Kan, nak benda yang berkaitan dengan ayat-ayat Allah, wala tashtaru bi ayatillahi thamanan qalila. Jangan kamu jual ayat Allah ni dengan harga yang sedikit. Kan, kita selewengkan maksud-maksud ayat Quran untuk kepentingan peribadi kita. Ini banyak orang hari ni buat macam itu. Kan, berdalilkan Quran untuk kepentingan diri. Itu bukan yang Rasulullah SAW buat. Dan kemudian Nabi SAW ni disebutkan di sini, macam mana cara Nabi bercakap, macam mana Nabi boleh memaafkan orang yang berkeras dengan diri dia, dan bagaimana keadaannya bila Nabi gembira. Nabi gembira, nampaklah senyuman itu ukir wajah Rasulullah SAW. Maka kata Hasan, khabar ini aku sembunyikan dan adikku ternyata sudah lebih dahulu mengetahuinya. Sayyidina Hasan tak beritahu Sayyidina Husin. Rupa Sayyidina Husin dah tahu awal-awal lagi, kata Sayyidina Hasan. Malahan dia sendiri telah bertanya kepada ayahnya mengenai keadaan keluar masuknya Rasulullah ke satu majlis. Bahkan Sayyidina Husin dah tanya Sayyidina Ali sendiri, ayah, macam mana keadaan Nabi kalau masuk keluar majlis? Dan bentuknya pun tidak juga ketinggalan sedikit dua pun. Kata Hasan, maka aku pun pernah bertanya mengenai peribadi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan dia pun menjawab bahawa Rasulullah SAW telah masuk ke rumahnya. Ni Sayyidina Hasan tanya Sayyidina Husin ni, bahawa Rasulullah SAW telah masuk ke rumahnya. Baginda membahagi waktunya menjadi 3 bahagian. Nabi ni bagi waktu 3 bahagian. Sebahagian untuk Allah, sebahagian lagi untuk keluarganya, dan sebahagian yang lainnya untuk dirinya sendiri. Ada waktu untuk Allah, waktu dia munajat. Ada waktu untuk keluarga dia. Ada waktu untuk diri sendiri, menguruskan keperluan-keperluan diri. Ada 3 waktu Nabi SAW. Untuk Allah, tuan-tuan, waktu kita dengan Tuhan, waktu kita munajat dengan Allah Ta'ala, mesti ada waktu. 5 waktu tu waktu wajib. Kita perlu waktu-waktu tambahan yang lain. Kan? Jadi kelebihan seseorang itu, bila boleh dia berikan masa, dia istiqamah dalam amalan dia. Ada waktu je. Saya selalu sebut, tidur ada waktu khusus, makan ada waktu khusus, semua ada waktu kerja ada waktu khusus. Maka tak patutlah dalam 24 jam tu tak ada waktu kita dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab itu ulama salafus salih dulu menjadikan malam, sepertiga malam itu adalah waktu mereka bersama Allah Subhanahu Wa Taala. Itulah waktu dia, kan? Waktu nak munajat, wirid, nak berzikir, nak mengadu pada Allah Ta'ala, semuanya pada waktu sepertiga malam itu. Dan ingat apa yang Nabi sebut, kan? Kalau boleh semayanglah, walaupun 1 rakaat, walau birakaatin, Nabi sebut. Malam semayanglah pada waktu malam tu, walau birakaatin, Nabi sebut, walaupun 1 rakaat. Jangan tinggalkan semayang pada waktu malam itu, tuan-tuan. Jadi kita, dunia moden sekarang ni tak ada masalah. Telefon ada, boleh bunyi alarm dia.
Tak nak alam telefon tu bunyi yang merdu sangat. Lembut mana? Boli yang jam loceng yang bosania tu, yang kering tu orang sebelah pun dengar. Jadi pek pahala, orang sebelah menjaga, kita pun jaga. Tapi ni petua saya buat tuan dulu tak jadi. Jangan letak anjing jam tu tampek kita boleh gabar kan krik. Senyap tu sunyi. Letak jauh yang menyebabkan kita kono bangun. Tuan. Jangan sini situ bangun dekat tu. Jauh sikit. Krik, terpaksa bangun yang masa tu boleh fikir tu dah berjalan gogok-gogok tu Tap kan. Nak jalan kat katil pula. Tak ada lah tap tidur kat simin tu tak ada. Jangan letak atas meja ke apa, atas simin tu tak. Kita terpaksa bangun, terpaksa bongkok balik, duduk kan, bangun balik. Yang tu banyak pergerakan. InsyaAllah tuan, dia berjaya. Kalau ada kat telinga kita ya, habis. Senyaplah. Itu sebulan pun tak bangun-bangun betul. Duduk jauh ke mari ke mana jauh. Kita kena bangun kena ni. Bunyi dah loceng dah. Tokan tadi bunyi dah dia. Habis tu tuan kan, kalau nak sedap lagi, letaklah kerusi ke apa situ yang payah kita nak cari Jangan tuan senang pergi kan ada orang jenis berjalan tidur ni dia pergi tidur balik. Letak tu tompek tu payah. Bunyi-bunyi nak pergi ambil Allah ikut celah-celah kita dah terpaksa-paksa yang itu jaga sudah Kalau tuan nak pergi tutup tidur balik tak jadi. Usaha tuan kan. Allah Taala tengok nilai usaha kita tu sejauh mana kita nak usaha ke arah tu. Yalah kita nak sesuatu, nak kereta, nak beli kereta baru, ikit perut kita. Kurang makan. Bulan ni makan sikit je rumah kata bah. Selalu macam-macam ulam. Hari ni boleh teruk, boleh ni timun, yang lain yang mau beli. Ikan pun ikan ni, ikan apa ni, ikan salah kuning, yang lain yang beli. Dapat kata, sungguh-sungguh kita kan buat itu, buat ni, ambil ubi, jual ubi, bolo ayam, jual ayam, nak beli kita, pek beli kita. Banyak usaha kita. Kalau nak minta darah pun pandai kita cari. Mana lubang yang semua tompek tu jumpa ke kita, dapat kita makan. Usaha kita, sungguhlah usaha kita untuk hal-hal dunia tu. Dan untuk ibadat tak ada langsung usaha. Niat usaha. Ya Allah bagi nak bangun ni, insya-Allah tahajud ni kita. Tak bangun dia rumah wala apa, kata nak bangun. Niat tu dah dapat pahala dah tadi. 5 tahun niat itu. Ni 5 tahun niat itu. Niat tu dapat pahala tu 5 tahun dia cakap dengan rumah, itulah perkataan yang keluar. Jadi malanglah kita kan. Ingat balik apa yang kita sebutkan di masjid tadi. Para salafus ada asar ni. Kata-kata daripada para sahabat Nabi menyebutkan barang siapa yang datang di akhirat dalam keadaan dia tak pernah bersembahyang pada waktu malam ni, dia datang dalam keadaan yang miskin. Datang dalam keadaan yang miskin. Sehingga tuan-tuan cukuplah sekadar tu pada malam ni. Tak boleh banyak-banyak dah, biar ada sedikit. Tapi ingat kan, banyak-banyak kan payah nak ingat Cukuplah sekadar itu untuk malam ni tuan-tuan. InsyaAllah panjang umur, murah rezeki. Sambung minggu depan insyaAllah. Minta ampun dan minta maaf kalau ada kasar bahasa. Aku qauli hadza. Astaghfirullah li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim.